Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa sehingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya, Julia binti Fazli dari Grup 5, ingin membentangkan analisa secara kritis cabaran sosioekonomi di Malaysia. Saya akan mulakan dengan apakah itu ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu cabang daripada sains sosial yang mengkaji sumber untuk memenuhi kehendak manusia. Kajian berkaitan ekonomi termasuklah juga dengan analisis pengeluaran, pengedaran, penggunaan barang atau perkhidmatan. Kini, pembangunan ekonomi merupakan salah satu isu yang sering dikupas di kalangan masyarakat dalam sebuah negara. Ekonomi, jadi kita sebut berkaitan dengan ekonomi ini, kita harus tahu yang ekonomi dapat dibagi kepada dua, iaitu yang pertamanya sistem sara diri dan yang kedua ekonomi sosial, komersial. Jadi, apakah ekonomi sara diri? Ianya merujuk kepada aktiviti bagi tujuan asas, bukan untuk perdagangan ya. Sebagai contoh, aktiviti bercucuk tanam, menternak binatang. Aktiviti ini kita dapat lihat dengan berlakunya kedatangan penjajah di tanah Melayu. Jadi, saya akan bincangkan pula apakah itu ekonomi komersial. Jadi, ekonomi komersial ini pula merujuk kepada sistem ekonomi yang melibatkan perdagangan. Jadi, yang tadi sara diri tidak melibatkan perdagangan, yang ini pula melibatkan perdagangan ya. Seperti sebagai contohlah, kita boleh lihat yang penghasilan kapal wap dalam perusahaan biji timah di tanah Melayu. Namun definisi ekonomi ini berubah dari masa ke semasa, membawa kepada kewujudan perkataan sosioekonomi. Sosioekonomi, kini saya akan kupas perkataan sosioekonomi itu. Jadi apa yang dimasukkan dengan sosioekonomi? Ianya merujuk kepada proses melibatkan kemasyarakatan dan juga ekonomi dalam mencapai kemajuan. Sosioekonomi ini membuka peluang pekerjaan dan juga membantu dalam meningkatkan pendapatan negara. Jadi, kita dapat lihat kesan perubahan dalam ekonomi bila kita sebut dari segi sosioekonomi ini. Sebagai contoh dalam perkembangan teknologi, iaitu dalam pembuatan kereta. Jika kita lihat pembuatan kereta ini ya, ianya melahirkan perubahan dari sudut undang-undang. Wujudnya undang-undang yang kita harus mematuhi hari ini. Selain itu, kita juga dapat melihatkan perubahan dari sudut alam fizikal. Jadi, apakah yang dimasukkan alam fizikal ini? Sebagai contoh, asap yang dikeluarkan dari kereta yang merangkumi SO2, NOx, VOC. Asap-asap ini menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Ini juga salah satu bentuk perubahan. Seterusnya, perubahan dari segi ekologi. Wujudnya kereta, wujudnya jalan raya seperti Lebuh Raya, Utara Selatan dan sebagainya. Perubahan ini menyebabkan pokok-pokok ditebang. Bila pokok-pokok ini ditebang, ianya memusnahkan habitat yang ada di luar sana. Sama ada tumbuh-tumbuhan maupun haiwan. Saya akan teruskan dengan objektif kajian. Jadi, apakah objektif kajian kepada analisa secara kritis cabaran sosioekonomi Malaysia? Yang pertama, mengenal pasti cabaran sosioekonomi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan. Yang kedua, kesan sosioekonomi terhadap rakyat Malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan. Yang terakhir, yang ketiga, mengenal pasti langkah-langkah untuk meningkatkan ekonomi di Malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Ustazah dan rakan sekelas. Pada hari ini, saya Nadira Syazana binti Abdul Isam akan membentangkan tentang dua perkara, iaitu pernyataan masalah dan juga kajian literatur tajuk kami pada hari ini. Pertama sekali, untuk pernyataan masalah, kajian kami akan memfokuskan kepada dua persoalan, iaitu yang pertama tentang sejauh manakah pentingnya hubungan di antara ekonomi
dan aktiviti sosial yang membawa kepada perubahan dasar ekonomi di Malaysia seperti yang dapat kita saksikan sebelum merdeka dan selepas merdeka. Hal ini kerana kebanyakan rakyat Malaysia pada hari ini tidak mengetahui secara mendalam ataupun tidak mengambil tahu tentang kepentingan kedua-dua aspek ini di negara kita yang sebenarnya boleh membantu untuk meningkatkan taraf hidup kita di Malaysia. Dan yang kedua, kajian ini akan memfokuskan untuk mengenal pasti sejauh manakah kefahaman orang ramai tentang sosioekonomi di Malaysia, tentang pentingnya sosioekonomi di Malaysia. Dan di mana perubahan ekonomi Malaysia kita dapat saksikan seperti yang telah saya sebut sebentar tadi, dapat lihat daripada dua cabang, iaitu sebelum merdeka dan selepas merdeka. Okey, untuk kajian literatur kami telah bagi kepada dua, iaitu sebelum dan selepas merdeka. Untuk sebelum merdeka, struktur ekonomi masyarakat tempatan, iaitu masyarakat Melayu, kita dapat lihat daripada kesan kolonialisme British, di mana British telah datang ke tanah Melayu dan secara tidak langsung mengambil alih kuasa pentadbiran daripada sultan dan pembesar. Ini proses mengambil alih itu dinamakan sebagai kolonialisme, di mana secara amnya ia merupakan sebuah koloni oleh kuasa kolonial yang lebih kuat, ataupun secara ringkasnya ialah bentuk penjajahan di mana mereka menguasai dan mengambil alih pentadbiran serta mengambil kesempatan terhadap kerajaan yang lebih lemah. Dan menurut Ronald J. Horvath pada tahun 1972, beliau mengatakan kolonialisme adalah suatu bentuk penguasaan, iaitu kawalan ke atas wilayah atau tingkah laku kumpulan lain oleh kumpulan asing yang lain. Pada masa itu, kita semua tahu masyarakat tempatan yang paling awal menduduki tanah Melayu adalah masyarakat Melayu. Di mana masyarakat Melayu pada masa itu mengamalkan ekonomi sara diri. Namun, kedatangan British ni telah mengubah politik, ekonomi dan aktiviti sosial masyarakat Melayu pada masa itu. Bagaimana? Pada abad ke-19, perubahan dalam sosial dan ekonomi di tanah Melayu telah berubah. Di mana perkembangan perusahaan pelumbungan biji timah dan getah telah mendorong British untuk membesar ataupun untuk mengusahakan pelumbungan biji timah dan getah ini, dan mereka membawa masuk orang Cina dan orang India melalui dasar pecah dan perintah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya divide and rule, di mana mereka telah membawa buruh-buruh asing ini daripada Cina dan India ke tanah Melayu, dan mereka telah menempatkan tanah orang Melayu di desa, menempatkan orang India di estet-estet, dan menempatkan orang Cina di lombong-lombong biji timah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan dasar pecah dan perintah ini adalah ia merupakan satu strategi oleh British untuk menakluk sesebuah kawasan dengan cara memisahkan kelompok kuasa yang besar kepada kelompok kuasa yang lebih kecil. Dengan kata mudahnya, ini dasar British, dasar pecah dan perintah telah memperlihatkan betapa rakusnya British dalam pentadbiran, di mana mereka ingin menguasai ekonomi tanah Melayu. Dasar pecah dan perintah ni sedikit sebanyak telah memberi kesan kepada aktiviti sosial di tanah Melayu pada masa itu, di mana ketiga kaum ini tidak bertegur sapa, tidak bersosial sama sendiri, di mana kaum Cina telah diasingkan di Lombong untuk mengusahakan biji timah, dan kaum India pula ditempatkan di estet-estet British untuk mereka mengusahakan ladang-ladang British, dan kaum Melayu pula ditempatkan dalam pedalaman untuk mengerjakan pertanian dan sebagainya. Dasar-dasar ini telah mengeksploitasi ekonomi dan British secara langsung telah menguasai politik ke atas dan telah mempengaruhi struktur masyarakat kita pada masa itu. Dan selepas merdeka, kerajaan Malaysia mula fokus untuk membangunkan negara, terutamanya di kawasan luar bandar. Mereka fokus untuk meningkatkan ekonomi kawasan-kawasan luar bandar ni, seperti kelapa sawit, koko, lada hitam, kayu balak, dan
kerajaan turut memberi tumpuan kepada ekspor pembuatan makanan, semua yang hasilnya yang terhasil daripada biji getah. Untuk mengatasi masalah sosioekonomi yang timbul sebelum merdeka, iaitu di dasar pecah dan perintah, kerajaan telah memperkenalkan rancangan pembangunan 5 tahun untuk mengatasi masalah sosioekonomi ini, di mana rancangan pembangunan ini telah dibahagikan kepada 2 fasa, iaitu fasa rancangan Malaya daripada 1956 hingga 1970 dan rancangan Malaysia pertama hingga kelima daripada 1970 sehingga 1990 yang berasaskan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru merupakan satu program sosioekonomi di Malaysia yang telah diperkenalkan pada tahun 1970 oleh Perdana Menteri kita pada masa itu, iaitu Tun Abdul Razak Datuk Hussein, di mana matlamat dasar ekonomi baru ini adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional serta telah digubal dalam konteks strategi serampang dua mata untuk mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Sedikit sebanyak dasar ekonomi baru ini juga turut membantu untuk proses penyusunan semula masyarakat Malaysia, di mana kita dapat lihat sebelum merdeka kaum India, Cina, Melayu telah terpisah dan tidak kurangnya aktiviti sosial di antara tiga kaum ini. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kerajaan memperkenalkan dasar ekonomi baru, di mana ianya turut membantu dalam proses untuk menyusun semula masyarakat Malaysia pada masa itu. Penyusunan struktur masyarakat Malaysia ini adalah kerana ia telah secara tidak langsung telah menimbulkan isu ketidakstabilan ekonomi di negara kita. Dasar ekonomi baru juga dirancang dirancang sebagai satu program jangka masa lama, iaitu selama 20 tahun daripada tahun 1970 hingga 1990 untuk menghapuskan kemiskinan dan juga menghapuskan kemiskinan tidak kira di kawasan luar bandar ataupun kawasan bandar. Menurut Abdul Wahab dan Abu Bakar pada tahun 2007 dalam kajian mereka yang bertajuk perkembangan pendekatan pembangunan komuniti luar bandar di Malaysia, didapati bahawa kira-kira 49.3% daripada semua keluarga yang miskin di Malaysia berpendapatan di bawah garis kemiskinan, dan pendapatan garis kemiskinan pada tahun 1970 adalah RM200. Dan menurut kajian mereka juga, kira-kira 86% daripada jumlah itu berada di kawasan luar bandar. Jadi, untuk mengatasi masalah ini dan juga untuk mencapai matlamat dasar ekonomi baru itu sendiri, kerajaan telah melaksanakan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan awam melalui kemudahan pendidikan, kesihatan, bekalan air elektrik dan sebagainya. Dan terdapat juga beberapa buku yang mengulas tentang dasar ekonomi baru ini. Antaranya buku yang ditulis oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bertajuk Jalan ke Puncak pada tahun 1999, di mana dalam buku ini beliau membicarakan tentang pelan tindakan yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan Malaysia terus mencapai kemajuan. Dan menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, dasar ekonomi baru adalah sejenis tindakan afirmatif yang sederhana sahaja, di mana perkara utama dalam kejayaan dasar ekonomi baru ini adalah untuk pertumbuhan dalam ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam buku yang ditulis oleh Mukhris Mahathir dan Khairi Jamaluddin yang bertajuk Dasar Ekonomi Baru Intipati, mereka berpendapat bahawa dasar ekonomi baru ini mampu untuk menangani masalah yang berlaku dalam ekonomi kaum di Malaysia. Sehingga ke hari ini, masih terdapat banyak perbincangan tentang status sosioekonomi di Malaysia. Antaranya, bentuk cabaran yang mula memberi kesan kepada taraf hidup rakyat, di mana mungkin pada masa dahulu cabarannya berbeza dengan sekarang. Dan kita tahu cabaran berubah selari dengan masa. Jadi, isu cabaran tersebut akan dibincangkan dalam kajian ini dengan mengambil kira pendapat orang ramai tentang isu ini dan akan dibentangkan oleh kawan rakan saya selepas ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sakinah binti Ahmad. Okey, saya akan menjelaskan bahagian metodologi kajian. Okey, di mana terdapat dua kaedah yang kumpulan kami gunakan, iaitu kaedah
kajian kualitatif dan juga kajian kuantitatif. Okay, kaedah kajian kualitatif adalah dengan melalui bahan bertulis. Kami mengukuhkan hasil dapatan kajian melalui library research, artikel dan juga bahan bacaan internet. Okey, kaedah yang kedua pula ialah kaedah kuantitatif atau dipanggil field research. Memandangkan kajian kami berkaitan dengan cabaran sosioekonomi di mana kami memerlukan maklumat terhadap kesan ekonomi atau hubung kait ekonomi kepada rakyat Malaysia itu sendiri, maka kami menggunakan Google Form sebagai medium pengumpulan data. Soal selidik adalah medium yang paling mudah, relevan dan juga berkesan dalam pengumpulan data bagi populasi rakyat Malaysia yang berbilang etnik dan juga kaum. Okey, terdapat dua bahagian borang soal selidik, di mana bahagian A adalah butiran responden dan juga bahagian B adalah soalan-soalan yang merujuk kepada objektif kajian. Seramai 81 responden telah memberi kerjasama dalam soal selidik ini. Kami kategorikan responden kepada beberapa kumpulan mengikut jantina, purata umur, kaum dan juga komuniti tempat tinggal mereka. Okey, 59% daripada responden adalah perempuan dan 41% adalah lelaki. Majoriti responden merupakan kaum Melayu yang terdiri daripada golongan peringkat umur 20-an, 30-an dan 40-an. Okey, 71% daripada mereka adalah merupakan pelajar, 22% merupakan pekerja dan selebihnya merupakan yang tidak bekerja. Okey, kami juga membuat pemerhatian terhadap komuniti tempat tinggal responden, sama ada mereka merupakan penduduk bandar, penduduk luar bandar ataupun masyarakat orang asli. Daripada hasil kajian, 63% daripada mereka merupakan penduduk bandar dan 37% adalah luar bandar. Daripada kategori responden ini, kami akan membincangkan apakah perkaitan atau bagaimana ekonomi memberi kesan kepada rakyat Malaysia, sama ada yang bekerja, tidak bekerja, tinggal di luar bandar maupun di bandar. Kami juga akan membuat perbandingan cabaran sosioekonomi sebelum dan selepas zaman kemerdekaan. Kami akan mengkaji apakah kesan cabaran sosioekonomi terhadap kepelbagaian etnik di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada ustazah dan rakan-rakan. Saya Nur Syahira binti Zamri akan meneruskan dengan dapatan kajian pada bahagian B. Terdapat 3 soalan di dalam bahagian ini yang berpandukan kepada cabaran-cabaran yang dihadapi dalam sektor sosioekonomi di Malaysia pada masa kini. Antara soalan-soalan yang telah ditanyakan kepada para responden adalah yang pertama, pada pendapat anda, apakah cabaran ekonomi yang dihadapi pada masa kini? Berdasarkan respon dari Razak 6, 53.1% daripada responden telah memilih jawapan ketidakstabilan politik, manakala 39.5% memilih isu kesihatan, 25.9% memilih jawapan kekurangan tenaga pekerja tempatan, 24.7% memilih hubungan antara kaum dan 30.9% yang lain memilih kesemua jawapan. Majoriti dari responden memilih ketidakstabilan politik sebagai punca utama cabaran sosioekonomi di Malaysia. Hal ini disebabkan oleh tumpuan pelabur kepada isu kestabilan politik yang menjadi isu utama dalam pemilihan pelaburan. Pelabur akan menjadi ragu-ragu untuk melabur jikalau politik di sebuah negara itu tidak stabil, seterusnya tidak berminat untuk melabur di negara tersebut. Oleh hal yang demikian, apabila pelabur tidak berminat untuk melabur, pasaran saham dan nilai mata wang di negara tersebut juga boleh jatuh merudum yang menjadikan ekonomi di negara tersebut menjadi pincang. Sama seperti isu kesihatan yang juga banyak menjadi pilihan jawapan daripada para responden. Mereka menyatakan bahawa isu kesihatan meningkatkan cabaran sosioekonomi di Malaysia. Hal ini kerana apabila sesebuah negara tersebut mengalami isu kesihatan seperti mana yang dihadapi pada waktu kini, iaitu dengan isu COVID-19, banyak sektor yang terlibat seperti pelancongan, perkilangan, pertanian dan sebagainya. Sektor-sektor ini terpaksa mengurangkan atau menghentikan aktiviti mereka yang mana boleh membawa kepada kekurangan dan ketanusan sumber pendapatan. Selain itu, sektor-sektor yang bergantung kepada penglibatan dengan luar negara juga turut terkesan apabila tidak dapat mengimport atau mengeksport barangan ke negara tersebut akibat kerisauan penularan atau jangkitan penyakit.
Dengan kemersatan aktiviti ekonomi ini, keluaran dalam negara kasar juga akan berkurangan yang menyebabkan sosioekonomi negara turut terjejas. Seterusnya, soalan yang kedua, apakah kesan paling utama cabaran ekonomi kepada rakyat Malaysia? Berdasarkan keputusan dari Rajah, majoriti daripada mereka iaitu seramai 46 orang menyatakan bahawa kepincangan ekonomi di Malaysia akan meningkatkan kes pengangguran dan kehilangan pekerja terhadap kebanyakan rakyat Malaysia. Hal ini disebabkan oleh kekurangan pendapatan majikan dan ketidakmampuan majikan untuk menampung overhead yang menyebabkan majikan terpaksa membuang pekerja-pekerja mereka. Tidak kurang juga nasib para graduan yang kekurangan pengalaman dalam bidang pekerjaan. Pengangguran para graduan akan lebih meningkat sekiranya sosioekonomi negara tidak terkawal. Di samping itu, seramai 30 orang responden menyatakan bahawa kesan cabaran ekonomi boleh mendatangkan masalah kewangan kepada rakyat Malaysia. Hal ini tercetus apabila rakyat Malaysia kurang sumber pendapatan walhal terdapat banyak perbelanjaan yang terpaksa ditanggung seperti perbelanjaan kediaman, transportasi, makanan dan minuman sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan kesihatan mental mereka terjejas akibat stres dan depresi serta dapat menyebabkan persekongkolan antara satu sama lain. Seterusnya, soalan yang terakhir pada bahagian B ini, pada pendapat anda, golongan komuniti yang manakah yang paling terkesan dari masalah ekonomi pada masa kini? Jawapan dari responden dalam Rajah rata-rata menunjukkan bahawa golongan miskin bandar adalah golongan yang paling terjejas dengan cabaran ekonomi pada masa kini, iaitu sebanyak 60.5% daripada keseluruhan responden. Hal ini berpunca daripada lambakan penduduk di kawasan bandar yang menyebabkan peningkatan kos sara hidup serta kekurang upayaan mereka untuk mendapatkan keperluan asas dan perkhidmatan yang baik. Dalam pada itu, 21% dari total responden mengatakan bahawa golongan luar bandar juga akan terkesan dengan masalah ekonomi pada masa kini. Hal ini tercetus apabila kurangnya penyediaan pendidikan, tiada kemahiran dalam pekerjaan dan faktor keturunan. Walau bagaimanapun, 16% daripada responden yang bersetuju bahawa golongan bandar juga tidak terkecuali dalam menjadi mangsa sekiranya masalah ekonomi melanda negara. Hal ini berpunca daripada kos sara hidup yang kian meningkat apabila ekonomi negara menghadapi cabaran yang membuatkan mereka terpaksa bercatu-catu dalam perbelanjaan. Selain itu, tidak kurang terkesan juga masyarakat orang asli yang mungkin terjejas dengan kegawatan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh salah satu punca pendapatan bagi sebahagian daripada mereka adalah daripada bantuan kerajaan. Maka, apabila ekonomi negara menghadapi kegawatan, sebahagian dari golongan mereka juga turut terjejas kerana kekurangan sumber pendapatan. Kita teruskan lagi dengan bahagian C. Terdapat 3 soalan juga yang terdapat dalam bahagian C ini. Soalan-soalan dalam bahagian C berpandukan kepada cabaran-cabaran ekonomi yang dihadapi ketika sebelum kemerdekaan dan relevannya dengan masa kini. Antara soalan yang telah ditanyakan kepada para responden ialah yang pertama, adakah dasar penjajah dan sistem ekonominya yang mewujudkan jurang antara masyarakat sebelum zaman kemerdekaan masih dirasai pada masa kini? Rajah menunjukkan bahawa 56.8% iaitu bersamaan dengan 46 orang responden bersetuju dengan soalan yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh dasar pecah dan perintah yang diperkenalkan semasa zaman pemerintahan Inggeris membuatkan penduduk tanah Melayu pada ketika itu diasingkan mengikut kaum. Penduduk Melayu ditempatkan di kampung untuk melakukan kerja-kerja pertanian. Penduduk India ditempatkan di estate-estate untuk melakukan kerja-kerja peladangan. Dan penduduk Cina ditempatkan di lombong-lombong untuk dikerah dengan kerja-kerja pelumbungan. Perkara ini telah memberi kesan yang mendalam terhadap penduduk Melayu kerana terpaksa menunduk dengan pendatang asing di negara sendiri yang membuatkan mereka semakin mundur. Mereka dimomokkan dengan kelemahan mereka dan ketiadaan inisiatif sendiri yang boleh mereka lakukan lebih daripada apa yang perlu selain anggapan bahawa orang Barat lebih tinggi kedudukannya. Namun begitu, daripada perspektif yang berbeza yang telah dinyatakan oleh 43.2% iaitu bersamaan dengan 35 orang responden, mereka mengatakan bahawa dasar dan sistem penjajah pada sebelum kemerdekaan tidak lagi memberi impak kepada rakyat pada masa kini. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemajuan ekonomi yang dialami di negara kita sejak berdekad yang lalu. Tambahan pula, ramai penduduk Melayu tidak lagi memencilkan diri dengan perspektif-perspektif negatif yang membayangi mereka dan datuk nenek mereka pada masa yang lalu. Mereka sudah berani melangkah dan berdiri sama tinggi dengan orang-orang dari negara barat. Seterusnya, soalan yang kedua,
Dasar ekonomi baru yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970 dalam memperbaiki ekonomi melalui perpaduan antara etnik telah membawa kepada pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi yang pesat kepada hari ini. Adakah anda bersetuju ataupun tidak? Berdasarkan jawapan responden dari Rajah, majoriti daripada responden bersetuju dengan pernyataan yang diberikan iaitu sebanyak 72.8%. 25.9% daripada mereka tidak pasti dengan pernyataan tersebut, manakala 1.2% daripada mereka tidak bersetuju. Dasar ekonomi baru yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua itu telah banyak memberi perubahan terhadap pembangunan ekonomi di Malaysia dan kesannya masih dirasai sehingga sekarang. Seperti contoh, beliau telah menubuhkan agensi-agensi kerajaan yang dapat membasmi kemiskinan terutamanya penduduk Bumiputera seperti Federal Land Development Authority, FELDA dan Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Persekutuan, FELCRA. Kedua-dua agensi ini masih beroperasi dan memberikan impak yang positif terhadap ekonomi negara hingga masa kini. Kemudian, soalan terakhir dalam bahagian C iaitu soalan terakhir dalam soal selidik kami ialah sebagai rakyat Malaysia, apakah langkah yang boleh anda lakukan dalam mengatasi cabaran sosioekonomi di Malaysia? Terdapat pelbagai langkah-langkah yang telah disarankan oleh para responden kepada soalan ini seperti yang tertera dalam Rajah. Antaranya ialah bijak menguruskan dan sentiasa berjimat cermat dalam keuangan. Yang kedua, membayar zakat kerana ia dapat membantu golongan-golongan asnaf di negara ini untuk meneruskan kehidupan mereka dengan lebih baik. Yang ketiga, bersatu padu dalam meningkatkan ekonomi seperti membeli barangan tempatan dan mengambil bahagian dalam pelaburan yang dapat meningkatkan kemajuan syarikat-syarikat tempatan. Yang keempat, berani menghadapi risiko dalam melakukan pekerjaan dan sentiasa bersedia untuk mengambil peluang mencuba perkara baru untuk meningkatkan taraf kehidupan hidup. Dan yang akhir sekali, mengutamakan pengambilan tenaga kerja daripada warga tempatan dan mengurangkan tenaga warga buruh asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh warga umat Islam. Saya akan sambung pada empat kawan saya iaitu Syairah. Saya akan cakap tentang cadangan yang diberikan oleh responden dalam mengatasi cabaran sosioekonomi di Malaysia. Secara kesimpulannya, Malaysia terutamanya Semenanjung Tanah Melayu telah melalui banyak perubahan dari segi pembangunan ekonomi dan telah memberikan pengaruh kepada hubungan etnik serta kualiti kesamarataan dan keadilan pengagihan kekayaan negara kita sejak dari pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka sehingga ke hari ini. Hal ini demikian terdapat perbezaan dengan keadaan di Sabah dan Sarawak. Ini kerana pembangunan ekonomi tidak menimbulkan krisis yang serius. Kaum di kedua-dua negeri ini iaitu Sabah dan Sarawak ini masing-masing memainkan peranan yang penting dalam menentukan pola perusahaan. Pola perusahaan ini menyebabkan berlakunya sistem barter iaitu sistem pertukaran barang di antara orang-orang darat yang mengusahakan sektor pertanian dan orang-orang laut yang mengusahakan sektor perikanan sejak abad ke-18 lagi. Okey, sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, pelbagai ranca berdiri yang dilalui oleh generasi terdahulu untuk menuntut kemerdekaan. Hasil perpaduan masyarakat Tanah Melayu ketika itu yang berganding bahu menuntut kemerdekaan telah membuka mata pihak British supaya memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Implikasinya, masyarakat kini hidup harmoni tanpa gangguan dan kongkongan penjajah. Perpaduan yang telah wujud ini adalah warisan daripada nenek moyang yang harus dikekalkan agar tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Oleh hal yang demikian, antara cabaran sosioekonomi sebelum dan selepas kemerdekaan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia ialah ketidakstabilan politik. Seperti yang berlaku pada hari ini iaitu berlakunya kejatuhan harga minyak. Seterusnya cabaran sosioekonomi ialah isu kesihatan. Seperti mana yang kita tahu, satu dunia mengalami wabak penularan COVID-19 dan ia memberi kesan yang besar kepada semua sektor dan industri. Seterusnya, kekurangan tenaga pekerja tempatan merupakan salah satu cabaran sosioekonomi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia pada masa kini. Sebagai contoh, terdapat peningkatan jumlah graduan dan siswaza yang menganggur. Selain ramai terpaksa mencuburi pekerjaan bukan bidang pengajian, mereka dibayar
ataupun imbuhan tidak setimpal dengan kelulusan yang dimiliki. Selain itu, memiliki hubungan antara kaum juga merupakan salah satu cabaran sosioekonomi di Malaysia. Okey, jelaslah bahawa terdapat beberapa langkah dalam mengatasi cabaran sosioekonomi di Malaysia, iaitu bijak menguruskan kewangan dan sentiasa berjimat cermat, membayar zakat, bersatu padu dalam meningkatkan ekonomi negara, berani mengambil risiko dalam melakukan pekerjaan dan sentiasa bersedia untuk mengambil peluang mencuba perkara baru, dan akhir sekali mengutamakan pengambilan tenaga kerja daripada warga tempatan dan mengurangkan tenaga buruh warga asing. Okey, jika dilihat dari sudut lain, seperti mana isu besar yang berlaku pada masa kini iaitu penularan wabak COVID-19, jelaslah bahawa ia memberikan impak yang besar terhadap ekonomi negara kita. Jadi, langkah yang sesuai membendung masalah ini adalah dengan membantu menyokong bisnes kecil-kecilan. Dengan usaha ini dapat memulihkan ekonomi negara kita. Pada masa kini, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP, rakyat Malaysia cenderung melakukan aktiviti jual beli di dalam talian. Perkembangan e-dagang juga sejajar keperluan pemerkasaan sektor logistik. Okey, justru dijangka semakin ramai pemain industri dalam sektor logistik akan merancangkan lagi perubahan landscape sosioekonomi pasca COVID-19. Namun begitu, pembangunan ekonomi dan kesannya terhadap hubungan etnik di Malaysia banyak dipengaruhi oleh faktor pemerintahan dan dasar yang diterapkan sejak Kesultanan Melaka, dasar Portugis Belanda dan pihak kerajaan selepas Malaysia mencapai kemerdekaan. Hal ini mengakibatkan hubungan etnik di Malaysia menjadi sangat kompleks, ada kalanya membawa kepada tragedi yang tidak diingini. Secara keseluruhannya, apa yang penting pada masa kini ialah sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita hendaklah memainkan peranan masing-masing ke arah meningkatkan lagi kemajuan diri dan ekonomi negara serta sedia berdaya saing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini dengan cara sihat di samping memelihara hubungan etnik di Malaysia agar kemakmuran dan keamanan negara dapat dikecapi dan terus terpelihara.